Apa sebenarnya itu 4 lejang 4 stroke? Alright guys, Assalamualaikum dan selamat datang di channel YouTube aku. So hari ni aku terpanggil jugalah nak buat video untuk explain kat korang, untuk huraikan, untuk terangkan apa itu 4 stroke, apa itu 4 lejang. Okay, so seperti mana yang kita tahu, dekat mostly lah dekat dunia, kat Malaysia pun kebanyakan motor, kenderaan, motor, kereta dan sebagainya menggunakan enjin 4 stroke. 4 stroke, okay. Aku tak kata semua, tapi mostly lah. Ada yang guna 2 stroke kan, macam motosikal yang guna 2T, tu semua 2 stroke lah. So kebanyakan motor kat Malaysia ni yang kapcai lah. Kapcai biasanya dia menggunakan 1 silinder lah. 1 silinder maksudnya satu combustion chamber ni, 1 blok lah kiranya. So kebanyakan kat Malaysia, contohnya LC lah, dia guna 1 piston. Okay, so aku hari ni, dalam video kali ni aku nak terangkan lah apa itu 4 stroke, macam mana dia bekerja, komponen apa yang terlibat, especially yang ada dekat depan aku ni lah, tepi aku ni. Ni enjin LC yang hari tu aku dah tunjuk pasal, yang aku dah explain pasal dia punya oil pump. So aku akan demo lah macam mana 4 stroke itu bekerja. Okay, apa sebenarnya itu 4 lejang 4 stroke? 4 stroke tu sebenarnya adalah 4 pergerakan yang berlaku di dalam enjin. So yang pertama adalah masukan, iaitu intake dalam bahasa Inggeris lah. Yang kedua compression, compression ataupun dalam bahasa Melayu mampatan. Yang ketiga adalah lejang kuasa, power. Yang keempat adalah lejang exhaust. So dalam 4 stroke tak akan lari daripada 4 pergerakan ni. Itu sebab nama dia 4. Sebab dia ada 4 step dia, 4 langkah dia. So 4 langkah ni akan melengkapkan satu kitaran 4 lejang. Okay, so antara parts yang terlibat dalam 4 stroke ni, yang main parts lah, yang gearbox tu tak kira lah. So aku nak cerita yang dekat bahagian yang melibatkan proses 4 lejang ni. So antara parts yang terlibat adalah, yang pertama dia punya rod ataupun sekali lah crankshaft ni, rod dan crankshaft. Yang kedua adalah dia punya block yang akan keduduk macam ni nanti. Okay, yang ketiga piston, piston yang akan melekat dekat rod ni dan akan berada di dalam blok ni. Okay, so yang keempat adalah timing chain. Timing chain aku tak ada contoh, tapi timing chain tu dia akan bersambung daripada crankshaft ni, dia akan naik ke atas, sambung dekat timing gear ni. Okay, yang seterusnya yang dekat head ni, okay, kita ada rocker arm ni, rocker arm, camshaft dalam ni, valve yang bawah ni, valve 4 batang untuk LC lah, dan tailpipe lah, tailpipe yang kecil ni, yang ada sebatang ni. Ni ada 4 lah. Okay, so aku akan explain satu demi satu, one by one, apa yang terjadi setiap stroke tu, apa yang terbuka, apa yang tertutup, apa yang bergerak, apa yang masuk, minyak masuk ke minyak keluar ke. Okay, sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Thank you. So apa yang berlaku pada stroke yang pertama, iaitu stroke intake ataupun dalam bahasa Melayu masukan. Valve intake ni akan terbuka dahulu. Dia akan terbuka macam ni. So bila terbuka, automatik piston yang bergerak tadi, piston yang turun ke bawah bersama dengan rod ni, dia akan menyedut campuran minyak dan udara ke dalam kebuk pembakaran, ke dalam bahagian head lah. So crankshaft tu akan berputar macam ni lah. Dia akan sedut sampai paling bawah.
So dekat head ni tadi, valve yang terbuka adalah valve intake saja, valve exhaust still tertutup. So minyak tadi ibaratnya di vacuum lah ke dalam ruang pembakaran, dalam blok tu. So disedut ke dalam. Okay, kemudian pada stroke yang kedua ni tadi, bila dia dah buka intake, spring valve tadi ni dalam ni tak ada spring lah, sebab kalau aku nak tunjuk pakai spring susah lah aku nak putar kan. So pada stroke yang kedua, intake ni tadi akan automatik terus tutup, akan terus tutup, ditarik oleh spring valve yang dah ada dekat dalam head ni lah. So ditarik, dan apa yang berlaku kat sini adalah semua valve ditutup lah, intake dengan exhaust ditutup lah. So apa yang berlaku dekat crankshaft ni pula, piston ni tadi dia akan ditolak ke atas. Dia akan ditolak ke atas. Dia ni ada blok kan, so dia akan tolak ke atas. Dia akan mampatkan campuran petrol ataupun minyak tadi dengan udara. Dia akan mampatkan sampai ke atas. Kemudian pada stroke yang ketiga, iaitu gerakan yang ketiga, power, lejang kuasa lah. So lejang kuasa, pada lejang kuasa tadi still juga keempat-empat valve ni pun still juga tertutup pada lejang kuasa. So tadi kan piston berada dekat atas kan. So pada lejang kuasa, dia akan memercikkan api daripada spark plug. Dia akan memercikkan api daripada spark plug. So spark plug tadi dia akan berada kat tengah-tengah ni lah, kat tengah head ni. So dia akan percikkan api, dia akan membakar campuran minyak dan udara tadi yang telah dimampatkan. So bila spark tu meletup, so dia akan menghasilkan kuasa lah, dia akan menghasilkan force lah, daya. So dia akan menghasilkan daya ni tadi. So dia akan tolak piston ni ke bawah. So dia akan tolak ke bawah, dan rod ni akan bergerak jugalah. Dia akan bergerak macam ni lah kiranya. So situlah terhasilnya pergerakan motor ataupun daya yang terhasil daripada sistem 4-stroke ni. Okay. So lejang yang terakhir adalah lejang exhaust, di mana kita punya timing dia dah bergerak kan, dah bergerak, di mana valve ni tadi akan terbuka, valve exhaust saja akan terbuka. Valve intake tertutup sebab dia nak buang sisa-sisa pembakaran tadi kan. So dia akan terbuka valve exhaust ni dan akan buang asap lah kiranya. So akan buang asap. So bila dia dah buang asap tu, automatik valve ni akan tertutup semula. Bila valve ni tertutup semula, automatik valve intake ni akan terbuka semula. So proses ni dia akan berulang sampailah korang matikan enjin motor korang. So itu adalah antara pergerakan-pergerakan yang ada dalam sistem enjin 4-stroke. So aku nak compile ataupun aku nak pendekkan cerita. So dia akan bermula dengan intake, dia sedut minyak petrol dan udara. Lepas tu dia akan mampatkan sedutan tadi tu, campuran tadi. So bila dia dah mampat, dia akan keluarkan spark plug, keluarkan kuasa kuda. Lepas tu dia akan keluarkan exhaust, keluarkan asap ke exhaust lah. So dia akan, proses tu dia akan ulang banyak kali lah. Tapi ni dalam keadaan slow lah. Kalau nak ikutkan realitinya memang laju lah dia bergerak kan. So itulah antara basic 4-stroke. Okay. So untuk korang yang baru-baru lagi nak main motor ni, korang kena faham sebenarnya apa yang terjadi dalam korang punya enjin. Sebab aku risau kalau aku tak explain, orang tak faham apa yang terjadi sebenarnya dalam enjin ni. Korang memang boleh faham, ataupun korang memang boleh buat enjin buka pasang, tapi tak tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam enjin ni. Pasang semua orang boleh pasang, buka semua orang boleh buka. Tapi kita kena tahu asas sesebuah enjin tu. Dia guna 4-stroke ke, dia guna 2-stroke ke, berapa 10 stroke ke, stroke ke. Kita kena faham asas dia, barulah kita boleh belajar lebih advance lah. Sebab sekarang ni banyak bengkel-bengkel
yang dah buat apa, modification lah yang lebih advance. Contoh dia kira composition ratio, dial cam pun ada kena-mengena juga dengan 4 stroke ni, dengan yang pergerakan apa semua yang aku ajar tadi kan. Ada kena-mengena. So korang kena tahu dulu apa benda yang terjadi dalam enjin ni, baru boleh korang dial cam, kira CR apa semua, pocket valve lah, apa semua tu kan. So video pada kali ini sampai sini saja. So insyaAllah next video ataupun akan datang lah, aku akan explain macam mana pada lejang kuasa, iaitu lejang yang ketiga, macam mana spark plug tu boleh terhasil, macam mana current dia tu boleh terhasil. So nanti insyaAllah aku akan explain lagi. So sampai sini saja. So stay tune guys, jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum.